rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, kalau saya boleh simpulkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Wan Muhammad Hasbi tadi. Pertama, saudara dan saya sedang menghadapi satu cabaran dalam hidup ini yang saya kira sebelum kita mati, inilah di antara cabaran yang paling besar, yang paling getir dalam kehidupan kita. Kita mesti terima hakikat ini. Apa cabaran itu? Cabaran itu ialah cabaran akidah. 14 perkara yang disebutkan. Tuntutan daripada IFC, Interfaith Commission. Satu persatu telah disebut dan diulas oleh Ustaz Wan sebentar tadi. Yang kedua kesimpulannya ialah kita menghadapi cabaran ini, saudara, sebenarnya pokok cabaran ini telah bertapak ratusan tahun yang lalu. Hampir 700 tahun berlaku peperangan salib antara orang Islam dengan orang bukan Islam, sehingga muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Kemenangan kepada tentera Islam menyebabkan di kalangan orang Islam dan yang bukan Islam, khususnya teman-teman Kristen ketika itu, membara semangat revenge, membara semangat ingin menuntut yang mereka katakan hak untuk mereka menjadi manusia-manusia yang beragama di dunia ini. Oleh kerana cabaran itu begitu lama sifatnya, entah bagaimana orang Islam kurang bersedia, mereka sangat-sangat bersedia. Nanti saya nak ceritakan apa yang saya terlibat secara langsung dalam menceritakan perkara yang berkaitan dengan hal akidah ini. Ketiga, saudara-saudara, ancaman akidah ini bukan hanya tertentu berlaku di Kuala Lumpur, bukan. Bukan hanya tentu berlaku di Pulau Pinang, di bandar-bandar, di kota raya. Tapi dia boleh sampai ke kampung-kampung kita. Di Kuala Lumpur, termasuk di Malaysia ini, sudah ditubuhkan satu unit khas. Unit mengkristiankan orang-orang Melayu. Di antara 3 ethnic groups di Malaysia ini, Melayu, orang Cina, orang India, yang paling sukar untuk mereka menukar agama ialah orang Melayu, orang Islam. Dan mereka sedang memberikan seluruh perhatian, tenaga, wang ringgit, pemikiran, strategi, taktik untuk masuk dalam pemikiran, hati dan jiwa orang Melayu. Orang Melayu di Besut, orang Melayu di Kuala Besut, orang Melayu di Ulu Besut, orang Melayu di Jertih, orang Melayu di Kota Putra. Saudara, yang keempat, anak-anak saudara. Anak saya. Anak saudara dan anak saya kalau misalnya tak sembahyang, tak pergi masjid, tak ikut kuliah, mak tak kisah nak bagi agama, bapa tak kisah nak bagi agama, guru bagi pengajaran agama, mereka bermain-main di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Setengah anak dara kita tak baca Quran dah dekat 15 tahun. Bapak-bapak yang ada di Kubah, sejak kahwin dengan mak dia 23 tahun, tak pernah berdiri di depan menjadi imam dalam keluarga itu. Berapa kali kita makan? Makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam kita.
Bapa keluarga, baru bapa ketua keluarga, cerita agama waktu makan dengan anak-anak. Berapa ibu bapa di besut ini yang tanya anak-anak, kau dah semayang ke belum? Kau dah baca Quran ke belum? Kau dah cium tangan mak ke belum? Kau dah peluk ayah ke belum? Kau dah ucap terima kasih kepada mak ke belum? Saudara, anak yang tak sembahyang, anak yang tak jaga sembahyang, anak yang tidak ada dalam majlis ilmu, anak yang lari daripada masjid, anak yang lari daripada surau, anak yang tidak bertemu dengan ustaz, anak yang tidak mencari tuan-tuan imam, anak yang tidak mencari ahli-ahli agama, anak yang mengasingkan diri daripada golongan-golongan agama. Anak-anak inilah yang menjadi kumpulan sasar utama di kalangan pengembang-pengembang, pendakwah-pendakwah Kristian. Saudara, saya nak cerita sikit. Saya ada satu NGO yang saya jadi presiden dia, namanya Jati. J-A-J, T-I-T, Jim Alif Ja, Tayati, Jati. Jati jalur 3. Apa jalur 3-nya? IMR. Apa IMR-nya? I Islam, M Melayu, R institusi raja. Bukan individu raja, institusi raja sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Institusi raja merupakan penghalang terakhir, merupakan benteng terakhir di Malaysia ini untuk tumbuh tegaknya Islam, tumbuh tegaknya bangsa Melayu, tumbuh tegaknya adat istiadat Melayu yang tidak bercanggah dengan Islam, tumbuh tegaknya kehidupan seperti orang di Besut sekarang ini. Bangun-bangun tidur nampak emak Melayu, nampak bapak Melayu, nampak emak semayang, nampak bapak semayang, dirinya pun semayang. Nampak hari Jumaat ke masjid, nampak kuliah maghrib berlaku. Seluruh kehidupan ini di akhirnya bila dicabar sedemikian rupa sampai kepada peringkat perlembagaan dicabar, benteng akhirnya ialah institusi raja yang ingin dipertahankan oleh jalur 3 Jati Malaysia yang saya menjadi presidennya, Jati Malaysia. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi Jati Malaysia memberanakkan sebuah yayasan, namanya Yayasan Murni Aqidah. Yayasan Murni Aqidah, saudara-saudara, insya-Allah akan bergerak, akan bertindak untuk menentukan bahawa dakwah Kristian yang diongkosi oleh pertubuhan-pertubuhan Kristen antarabangsa, yang saya diberitahu, teman-teman diberitahu bahawa fundnya, dananya almost unlimited, dananya tidak ada had. Saya nak bagi tahu saudara, seorang ibu anak 3 orang, ibu tunggal. Saya dah bertemu dengan dia tak kurang daripada 7 kali. Dah bawa ke rumah saya 2 kali. Ibu tunggal berserta dengan 3 orang anak. Anak tingkatan 4 seorang, anak tingkatan 2 seorang, anak darjah 4 seorang. Saudara-saudara, ibu tunggal ini tak banyak pilihan. Hidup di tengah-tengah Kuala Lumpur, tengah-tengah Petaling Jaya. Ibu tunggal. Tak tahu macam mana nak menjaga 3 orang anak ini. Maka dia didekati oleh kumpulan Kristian. Ceritanya begitu. Dia bercerita. 2-3 kali saya semak ceritanya. Tak ada di antara semakan saya kepada ceritanya itu yang bercanggah di antara satu dengan lain. Apa dia kata? Golongan church, golongan gereja Kristian sewakan rumah di satu tempat di Petaling Jaya. Sewa bulanannya dibayarkan oleh gereja Kristian
Rp1.700 sebulan.